إياك صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والبركة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الرحمة ويجعلنا من أهل البركة ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله اللهم طهر قلوبنا من النفاق واحفظ ألسنتنا من الكذب واجعلنا من الصديقين واجعلنا مع الصادقين اللهم احفظنا من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم يسر لنا واملأ قلوبنا معرفتك ومحبتك ومحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا النور اللهم ارزقنا النور اللهم ارزقنا النور وأنت نور اللهم ارزقنا النور وأنت النور وآتنا ما أعطيت لعبادك الصالحين ولأوليائك ولأنبيائك صلى الله على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala terus memberi taufik kepada hari ini untuk kita duduk di dalam majlis ilmu, majlis yang disukai oleh Allah, majlis yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memanfaatkan dan mengangkat hijab kita dan sentiasa membimbing kita dan menunjukkan kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita selalu berdoa ketika subuh, doa qunut kita, Allahumma hdina fi man hadait, iaitu ya Allah berilah petunjuk kepadaku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, dan ya Allah afiatkanku ya Allah sebagaimana Engkau telah afiatkan orang yang terdahulu sebelum ini. Wa'afina fi man afait wa Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait, dan bimbinglah aku ya Allah, bimbinglah kami sebagaimana orang yang Kau telah bimbing. Dan setengah maksudnya, dan jadikan kami orang yang Kau kasih ya Allah sebagaimana yang Kau telah jadikan orang sebelum kami yang Kau kasih. Wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa barik lana fi ma a'tait, dan berkatilah kami pada apa yang Kau kurniakan pada kami. Barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, dan minta Allah Subhanahu wa taala kita berlindung dengan Allah daripada kejahatan-kejahatan yang telah Allah tetapkan sehingga akhir. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hadirkan hati kita. Apabila kita nak membuat sesuatu, hadirkan dalam hati kita apa yang kita nak buatkan. Maka insya-Allah Allah Subhanahu wa taala nampak kesungguhan kita. Apabila minta sesuatu daripada Allah, kesungguhan sangat penting. Kesungguhan kita dalam memohon kepada Allah sangat penting, dan Allah melihat kesungguhan itu, maka insya-Allah Allah akan mempermudahkan. Ala kulli hal, insya-Allah kita sambung pengajian kita, iaitu pada muka surat 133, masih lagi dalam doa yang dicadangkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Kalimbani, yang mendatangkan doa Rijalul Ghaib atau doa Saifus Saghir ataupun doaul qamus, yang mana didatangkan doa ini daripada kutub di zaman itu, iaitu Kutubul Awliya, penghulu kepada segala awliya. Bagaimana dia mendapat kutub itu, iaitu diperakui oleh wali-wali sezamannya. Maka iaitu Syekh Ahmad Al-Qushashi, dengan doanya, dan diajarkan kepada orang-orang yang kasih kepadanya, dan diajarkan khusus lebih-lebih kepada anak-anak muridnya.
yang mana kita sampai kepada doa beliau, ya man zal qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin, qala ya man dallat, yang mana dibacakan doa ini dicadangkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Palembani selepas kita menunaikan solat sunat tasbih. Ya man dallat lahu riqabul jababirah wa khada'at lahu a'naqul akasirah. Wahai Allah yang mana zallat, yang mana terhina baginya leher-leher al-jababirah, iaitu leher-leher raja-raja yang jababirah, yang berkuasa, yang zalim, yang hebat, yang mana disebutkan wa wasala ila ma wasal ilaih, maknanya sesiapa pun, maka kita memperakui di sini dan kita mengiktiraf di depan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengakui bahawa Allah yang paling hebat. Karena itu kita mengatakan, wahai Allah yang mana terhinanya di sisi Allah itu leher-leher raja-raja ataupun orang-orang yang mempunyai kuasa, yang zalim, jababirah, yang memaksa, yang menganiaya, maka di sisi Allah hina semua itu, akan terhina semua itu. Di sini kita tujuan kita berdoa, doa ini nak memberitahu bahawa kita kena set dalam hati kita, masa kita berdoa tu kita kena yakin bahawa apa yang berkuasa di atas muka bumi ini semuanya adalah hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih hina di sini dimaksudkan kepada raja-raja yang zalim ataupun orang-orang yang berkuasa yang zalim, yang menganiaya, yang rasa diri dia hebat, maka di sisi Allah hina mereka. Wa khada'at lahu a'naqul akasir, wa khada'at lahu, dan tunduk kepada Allah, a'naqul akasir. A'naq di sini leher-leher, akasir. Akasirah ini jamak kepada Kisra. Kalau tahu Kisra, yang mana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Malikul Fursi, iaitu Malik Fursi. Fursi ni kalau bahasa kita orang panggil Parsi atau Persian, iaitu yang berwujud di Iran ketika tu hebat. Raja itu hebat, Raja Kisra. Maka di sini digunakan jamak, sesiapa pun raja yang sehebatnya Kisra, seperti Kisra, maka akan tunduk kepada Allah leher-leher mereka. Mereka takkan boleh kalau berdepan dengan Allah. Kalau Allah berdepan dengannya dengan kekuasaan Allah, pasti akan tunduk. Bahkan dengan hantar saja Nabi SAW, maka akhirnya kalah kedua-duanya, Rum dan Parsi. Tunduk kepada Allah, tunduk melaluinya Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan di antara sahabat yang terkenal daripada sana yang datang berjumpa Rasulullah dan menjadi sahabat, bahkan Nabi mengiktirafnya. Nabi mengatakan, Salman min ahli bait, Salman ini adalah ahli keluargaku. Walaupun dia tidak berketurunannya Rasulullah, tetapi Nabi mengatakan Salman min ahli bait, Salman adalah ahli keluargaku. Salman al-Farisi, iaitu balik kepada Furs, daripada sana, dia datang daripada Iran, yang mana bersama dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jujurnya dia bersama Rasulullah, rapatnya di kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai begitu sekali. Begitu juga kita, mudah-mudahan bila kita ini, walaupun kita tidak berketurunan Rasulullah, tapi sesiapa yang menjadi ansar, maka insya-Allah pasti dia itu akan dipandang Rasulullah sebagai ahli keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itu disebutkan, ya man dallat lahu riqabul jababirah. Ini bentuk pujian dalam doa. Antara salah satu adab berdoa, bila kita berdoa, biasanya permulaan kita mengucapkan puji-puji syukur kepada Allah. Ambil contoh
seperti mana Allah beritahu dalam surah Al-Fatihah. Mula-mula puji pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Itu contoh. Dalam berdoa adab kita puji Allah. Kerana ini di antara bentuk puji. Ada pujian yang banyak di dalam doa ini. Sebab sesiapa yang memuji Allah Subhanahu taala, dia tidak akan kosong. Allah suka benda itu. Jangan bayangkan seperti perasaan manusia. Allah sokong, Allah suka. Dan itu pujian. Dengan pujian, dengan dimasukkan kelemahan hamba. Dan itu disebut ya man dzallat. Wahai Allah yang mana hina, terhinanya leher-leher raja-raja yang zalim, raja-raja yang berkuasa, raja-raja yang menganiaya. Wa khada'an lahu a'naqul akasira wa khada'an, dan tunduk. Leher-leher, baginya leher-leher. Biasa kalau riqab dan a'naq ni sama makna. Cuma riqab ini khusus kepada, kebanyakannya riqab iaitu bahagian leher belakang. Tapi kalau a'naq biasanya belakang, depan dan belakang. Ala kulli hal di situ uslub bahasa yang cantik. Maka bila berdoa nak gunakan yang seumpama dengannya. Maka disebutkan wa khada'at lahu a'naqul akasir, dan tunduk baginya leher-leher raja-raja Kisra, iaitu yang memberi maksud yang sepertinya Kisra, hebatnya seperti Kisra. Siapa pun wasala ila ma wasal minal muluk. Kemudiannya apa yang Allah beritahu? Apa yang doa ini seterusnya? Tujuan disebutkan benda itu sebab apa? Sebab kutub nak memberitahu la malja'a. Syekh Al-Qushashi nak memberitahu la malja'a wala manja minka illa ilaih. Apa dia? La malja'a. Apa maksud la malja'a? La malja'a. Dia kalau doa begini, la malja'a wala manja minka illa ilaih. Berhenti dekat minka. Baru sedap makna dia. Kalau sebut la malja'a wala manja minka illa ilaih, dia kalau mungkin tak berapa nak kena. La malja'a kena, tak ada masalah. Cuma daripada cakap Arab ni, elok kita ikut dia punya tempat dia. Dia ada soal, ada jawab. La malja'a. Malja'a. Apa maksud malja'a? Ma'qilun. Apa maksud ma'qilun? Hisnun. Hisnun ni maksudnya la malja'a, tak ada tempat untuk kau berlindung. Bukan kau di situ. Maksudnya yang berdoa ini dia akan menyebutkan tiada tempat perlindungan. La malja'a. Tiada tempat perlindungan. La malja'a. Wala manja, dan tidak ada tempat. Manja ni apa pula? Maudhi' alladhi la yablughul khatar. Manja ni tempat yang mana takkan sampai, orang takkan tahu. Kalau bahasa kita macam mana nak sebut, nak bezakan dengan malja'a, dia hampir serupa. Tempat lolos, senang. Tiada tempat lolos, ataupun kita kata tiada tempat yang boleh selamat. Tu. Wala manja, tiada tempat boleh selamat. Tadi tiada tempat untuk berlindung dan tiada tempat untuk selamat minka. Kenapa berhenti kat situ? Nak beritahu, ya Allah, tiada tempat berselindung, tiada tempat untuk aku selamat daripada engkau. Maksudnya nak lari daripada Allah. Daripada Allah ni, kalau kita nak lari daripada Allah, tak ada tempat dah. Illa ilaih, kecuali yang selamat tu, yang boleh selindung tu kepada engkau. Boleh faham tak? Minka ni maknanya lari daripada Allah. La malja'a wa la manja minka illa ilaih. Tu kena faham molek tu. Maknanya seolah-olah kita nak beritahu, kita nak declare kat sini. Maknanya kalau kita ni tiada tempat berselindung, tiada tempat kita itu selamat daripada Allah. Apa maksud dia? Iaitu tiada tempat berselindung, tiada tempat untuk kita selamat daripada Allah. Maksudnya lari daripada Allah. Maksudnya
Boleh ke kita kata maknanya selain Allah ada tempat yang lebih selamat? Tak ada. Daripada Allah, kalau daripada Allah maknanya kalau kita tinggalkan Allah, maknanya meninggalkan Allah, minallah, maka ketika itu tidak ada tempat selamat dan tempat berlindung. Dia faham tak? Contohnya akhtabi'u minal asad. Apa maksud akhtabi'u minal asad? Aku bersembunyi daripada singa. Boleh faham tak? Akhtabi'u minal asad. Aku berselindung atau bersembunyi dari singa. Di sini seolah-olah kita nak beritahu, aku nak berselamatkan diri aku nak loloskan diri aku daripada Allah. No. Kecuali yang akan berlaku faktanya ilallah. Kepada Allah. Tak boleh lari daripada Allah, tapi kepada Allah. Faham tak? Faham tak? Faham tak ni? Faham ya. Nak tunjuk maksud mingka tu sebab takut orang silap faham. Orang kata mingka daripada engkau, maknanya keselamatan tu daripada engkau. Memang betul keselamatan daripada Allah. Nak selamat daripada Allah. Tapi dekat sini uslub gaya bahasa di sini kena faham. Di sini dia sebut iaitu tiada tempat berselindung dan tiada tempat untuk selamat daripada engkau kecuali kepada engkau. Itu kena faham. Jadi mingka dekat situ, permulaan mingka di situ nak beritahu tiada tempat selamat dan tiada tempat berlindung untuk kita lari daripada Allah ataupun selain daripada Allah kecuali Allah. Kecuali kepada Allah. Nak berselindung mesti kepada dia. Nak selamat mesti kepada dia. Bukan lari daripada dia. Tu daripada. Lari daripada dia bukan lari daripada dia tapi kepada dia. Boleh faham tak? Apa macam tak faham? Buya bila tengok muka korang ni, tu yang Buya ulang-ulang. Faham ke tidak ni? Buya nak faham. Baik. Maka disebutkan la malja wala manja. Bukan tempat bermanja wala manja. Tempat manja buat-buat gurau pula cakap gitu. Dah, manja ni tempat lolos, tempat selamat. Kan itu di sini kena faham. Biar ianya atas hakikat. Bahawa kita ni duduk atas muka bumi ni, hebat rumah kita kunci macam mana besar pun, hebat macam mana bangunan kita konkret sekalipun, hebat macam mana pun kita punya keselamatan dengan polis dan sebagainya, la malja'a wala manja minka illa ilaik. Maknanya tak boleh daripada Allah kita pergi ke polis contoh. Rasa selamat dengan polis daripada Allah. La. Itu cuma zahir saja. Maknanya muamalat sesama manusia, polis menjaga keselamatan zahir ini. Maka kita selamatlah insya-Allah, rasa tenang. Tapi kena latih. Itu pasal kena latih hati tu. Kita ni masih rasa selamat dengan makhluk. Kalau kita boleh pecah benda tu, rasa selamat dengan Allah, maka kalau tempat tak ada polis pun tetap selamat. Boleh faham tak? Macam tu lah orang pergi kubur dengan orang duduk rumah. Pergi kubur dia rasa tak selamat, rasa takut. Dekat rumah tak takut. Macam mana tu? Dia rasa selamat dengan rumah kan? Tak salah dalam proses kita nak melatih hati kita tu, tak salah. Permulaan tu normal. Sifat manusia. Itu orang panggil nak pecah hijab. Kalau nak pecah hijab tu kena latih. Kerana itu tok-tok guru dulu. Kalau kita tengok Tok Seleho di Kelantan, tok-tok wali-wali Songo, mereka memang kadang-kadang tu ada masa mereka letakkan diri mereka di hutan. Dia letak diri mereka di kubur, bahkan ada di kalangan mereka berkhaluat dalam tu seperti macam Tok Seleho. Buya pergi sendiri tempat dia masa tu, diminta Buya jadi imam tarawih dan membawa zikir tahlil la ilaha illallah. Buya ketika tu diberikan tasbih beliau panjang. Pendek sikit je daripada tasbih Habib Abdullah Alwi Al-Haddad. Tujuan dia bukan apa? Nak membina. Nak membina dalam diri kita la malja'a wala manja minka illa ilaik. Kecuali kepada engkau. Nak lari daripada engkau, ada tempat selamat yang lain? No. Tak ada. Kan sekarang kita kan risau. Harta kita apa sebagainya. Bukan maksudnya tak ada usaha. Usaha tu cerita lain. Zahir kita
Kita rumah ada kunci, ada pintu. Khair, memang disuruh pun. Ada tingkap tu pasal Nabi suruh tutup tingkap. Itu hal lain. I'tiqad ni dalam ni macam mana? Itu. Cuba. Dia kalau tak usaha, itu pasal perlu guide daripada guru. Tak susah. Kerana itu nak beritahu kebanyakan kita sekarang ni banyak cakap mulut je. Manis kat mulut. Tapi hakikat dalam tu tak sama. Antum tahu tak nak dapat sidik dengan ikhlas macam mana? Imam Nawawi kata macam mana? Apabila bergabungnya af'al zahir wa af'al batin akan lahir jujur dan ikhlas. Idza ijtama'a af'alul zahirah wa af'alul batinah yatla' as-sidq wal ikhlas. Kata Imam Nawawi apa dia? Apabila bergabungnya yang zahir itu dengan yang batin, perbuatan zahir dengan perbuatan batin, maka akan lahirlah di situ pemberian Allah, iaitu jujur, benar dan ikhlas. Selagi tak sama tu bolehlah, iaitu on the way ikhlas, on the way jujur. Nak sampai samakan dua-dua. Kadang mulut cakap saya tak takut selain Allah. Ya ke? Saya tak takut duduk kat kubur. Ya ke? Dah cuba? Dah cuba pergi duduk kubur? Duduk bilik mayat lah, tak payah pergi kubur, duduk bilik mayat. Macam mana? Dah cuba belum? Duduk bilik mayat susah lah, nak kena minta kebenaran. Pergi kat kubur tu, free je. Pergi duduk kubur malam. Itu pasal, tapi kena melalui guru lah. Pergi-pergi sendiri kan bercakap seorang pula lepas tu. Besok gila pula, dah jadi takabur pula. Dah gila itu, gila ini pula. Pergi. Orang-orang dulu sungguh-sungguh. Mungkin zaman moden kita, alah zaman moden ni nak buat begitu. Baguslah. Hiduplah kau dengan zaman moden kau tu. Pandang rendah sangat yang zaman lama punya usaha. Itu pasal jadi zaman kita ni orang akidah tak kuat. Iman tak kuat, lemah, lembik. Kena tegur sikit dah lembik. Nampak? Kena ni sikit kecil hati. Viral, saman. Hati lemah. Nampak tak? Baik. Wala i'anata illa bika. Wala i'anata illa bika. Wala i'anata, tiada bantuan kecuali dengan kau. Antum kalau tengok bila kita berdoa ni, kalau ada orang panggil ilaika, bika, alaika, bila kita berdoa kan, ilaika wajjahtul amal contohnya, ataupun illa ilaik, illa bika, illa alaik, kan, kecuali kepada engkau, kecuali dengan kau, kecuali ke atas engkau. Itu lafaz-lafaz tu, apa maksud dia? Para ulama kita, jazakumullah khair jazak, para ulama kita nak beritahu kalimah-kalimah itu bila diguna adalah untuk membantu kita ke arah maqamul istighna. Faham tak? Maqamul istighna. Maqamul istighna iaitu maqam yang mana seseorang itu sampai kepada merasa kaya, meminta kepada Allah untuk merasa kaya dengan Allah, untuk merasa cukup dengan Allah. Merasa kaya dengan Allah ni bukan maksud harta saja, semua sekali. Itu bakal misal. Itu pasal para ulama kita atau dalam doa-doa Nabi SAW, bila sebut ilaika, kepada engkau, bika, dengan kau, alaika, ke atas engkau, itu semua tujuan dia untuk membantu diri kepada merasa kaya dengan Allah. Boleh faham tak? Merasa cukup dengan Allah. Jadi bila kita rasa kaya dengan Allah, akan membawa kepada apa yang kita ada semua dan apa yang kita usahakan, alhamdulillah. Dia akan membawa kepada maqam syukur, maqamul qanaah. Boleh faham? Ni bila kita sebut makam-makam ni bukan benda pelik, benda ni memang ada. Disebut oleh orang-orang ulama kita. Yang kita tahu satu, makam Ibrahim. Tu yang pergi kat Mekah tu.
Dah. Makam-makam lain untuk diri kita tak tahu. Makam orang lain kita tahu. Makam kita tak tahu. Makam ni tempat berdiri. Maknanya itu bukan kubur Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim pernah berdiri di situ berdoa kepada Allah. Tu yang dipanggil makam Ibrahim. Boleh faham? Jadi dalam proses kita mendekatkan Allah, hati kita ni pun ada makam-makam tempat dia berdiri. Mula-mula berdiri kat sini. Kalau kita usahakan, dia akan berjalan dan berdiri pula di satu tempat. Kemudian kalau berjalan lagi, berdiri pula di satu tempat. Memang daripada Rasulullah tidak detailkan begitu. Tapi apa yang diajar oleh Rasulullah, para ulama kita ini bila melihat mereka memahami maksud Rasulullah SAW, maka didatangkan istilah-istilah itu. Kan itu Nabi berpesan, rubba muballighin ataupun rubba muballighin aw'a minas sami'. Nabi kata pada para sahabat, sampaikan hadis-hadis aku, kemungkinan orang yang disampaikan kepada dia hadis ataupun yang akan menyampaikan besok lebih faham maksud aku daripada engkau yang mendengar apa aku cakap. Ni Nabi sendiri kata, makna Nabi akui di masa akan datang mungkin ada yang lebih memahami, lebih luas kefahamannya kepada apa yang dimaksudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan itu nak kena faham. Boleh faham tak? Baik. Baik. Kadang-kadang bila kita belajar kat sekolah 5 tambah 5 10. Kita pun dengar daripada guru kita. Guru kita cakap 5 tambah 5 10 ya. Jadi kalau nak dapat 10, 5 tambah 5. Kita pun balik cerita kat adik kita. Bila cerita kat adik kita, ni abang belajar 5 tambah 5 10. Adik kita kata, oh jadi 5 tambah 5 10 orang. Ya. Oh maknanya kalau 5 orang tambah 5 orang jadi 10 orang. Cikgu tak cakap. Tapi macam itulah. Jadi kalau abang ada 5 kuih, saya ada 5 kuih, jadi 10 kuih lah. Nampak? Adik dia yang disampaikan tu lebih luas nampaknya daripada abang dia tu tadi. Abang dia nampak 5 je. Boleh faham tak ni? Tu. Baik. Sila adik dia kata, 5 tambah 5 10 bang. Habis kalau 5 tambah 5 10, habis kalau 10 ni tolak 5 ni jadi berapa bang? Dia nampak, dia lagi nampak. Dia lagi faham. Okey. Mana tadi? Wala i'anata illa bika. Tu tujuannya. Tidak ada bantuan kecuali dengan kau ya Allah. Nak beritahu kita, nak ajar diri kita, kita minta dalam masa yang sama dalam berdoa ni. Sebenarnya yang meletak doa ni, dia nak ajar kita bahawa biasakan begitu. Nak beritahu bahawa kita ni nak rasa kaya dengan Allah. Kan kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Kecuali dengan Allah. Kalau buang Allah tu kita nak kata dengan kau, bika. Nampak tak tadi? Bika. Nampak tak? Baik. Wala ittikala illa alaik. Apa maksud ittikal? Kan itu dalam lafaz yang lain, kadang-kadang dalam riwayat yang lain doa ni daripada murid-murid dia ada yang menyebut dengan wala ittika'a. Wala ittika'a. Wala ittika'a. Ittika ni dan tiada sandaran. Ittika ni. Muttaqiina ala. Tu. Bersandar ni. Ni ittika bersandar. Jadi tiada sandaran kecuali ke atas kau. Pun alaika di situ nak membawa maksud istighna. Kita merasakan bahawa tempat sandaran kita tak ada yang lain kecuali Allah. Illa alaik. Dia terjemah alaik tu ke atas kau, bukan kita bersandar tu maknanya Allah kat bawah kita duduk. Tapi itu lafaz lah. Lafaz maksudnya biasa kita bersandar belakang kita lah bertempat sandaran tu. Boleh faham tak? Kan itu disebut ke atas engkau. Biasanya benda tu kat bawah kita lah bila kita bersandar kat dia. Ataupun ittikal yang membawa maksud, kerana itu disebut sini ittikal. Ittikal di sini membawa maksud i'timad. Kalau kaki kita, tempat kita nak pasak diri kita kat kaki kita lah. Betul? Bawah kita lah. Tapi tak apalah, bukannya Allah tu di bawah kita. Tapi lafaz itu bukan pada makna zahirnya, tapi membawa makna kita nak beritahu kita nak merasa kaya dengan Allah, cukup dengan Allah.
Tu yang dia kata ilaika, bika, alaika, tu semua nak membawa maksud, nak berusaha supaya kita biasakan dalam lidah kita dan hati kita supaya kita sampai kepada maqam istighna, mudah-mudahan. Amin. Idfa anni, pertahankan akanku, apa dia? Pertahankan akan daku daripada apa? Kaidal hasidin. Kaidal hasidin. Kaidah. Perancangan jahat. Kaidah ni perancangan. Perancangan orang-orang yang hasad. Kaidah. Dia sebenarnya kaidah ni, kalau antum, yalah Buya dulu masa mengaji-ngaji dulu, banyak tengok kamus, selalu tengok kamus. Masa kat Mesir, kat Yaman, sebab kita orang Melayu. Jadi kadang-kadang kamus-kamus kita tu, kita tengok, dia ada perbahasan. Makna ni kadang-kadang satu kalimah boleh jam sampai puluh-puluh makna. Jadi kalau kaedah yang sesuai dekat sini ni, seingat Buya gabungkan semua yang mana yang mana boleh Buya rasa sesuai dekat sini dan hasil guide daripada guru-guru, iaitu al-khubthu wal makru wal baghi. Maksud kaidun dekat situ buruk, benda buruk dan perancangan dan melampau. Jadi kalau gabungkan dekat situ maksudnya, pelihara kami daripada perancangan buruk dan melampaunya puak-puak yang hasad. Tu dia. Tahu jelas ketul makna gitu. Sebab perancangan dia orang ni memang buruk lah. Allah pandang buruk. Tak cantik, buruk. Kemudiannya yang keduanya, buruk ni maksud tak suka dilihat. Tu pasal dia bersenyap-senyap. Orang muka buruk kan tak nak tunjuk muka dia. Sekarang ni kan susah nak tengok orang buruk sebab semua pakai mask. Ada hikmah lah. Sekarang ni pula pakai mask 2 lapis lah. Baca Fatihah pun dah macam nak meninggal lah sebab tarik nafas tak sampai. Punyalah. Silap-silap orang meninggal sebab pakai mask lebih. Sebab nak bernafas pun susah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Antum ni kan, bila ambil emas ni, ingatlah pesan Buya, bila ambil emas, bila pakai emas ni, hadirkan Allah bersama. Bila nak pakai tu, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, benda ni takkan melindungi aku kecuali dengan izinmu, ya Allah, bantulah aku, ya Allah. Dah, pakai. Jadi bergantung pada Allah, bukan pada benda ni. Boleh faham? Ini bila dah bergantung pasal benda ni, jalan. Orang sekarang, orang kalau bersin aja semua sensitif. Pagi tadi, Buya pergi sembahyang subuh kat masjid. Pergi subuh kat masjid. Tengah sembahyang tu, ada seorang kat belakang ni. Buya duduk sof depan. Belakang ni, antara Buya dengan, kan dia selang-selang tu kan? Jadi dia kat belakang. Dia bersin tau. Banyak kali pula tu. Aceh. Lepas tu tengah sembahyang kita tak kisahlah. Lepas habis sembahyang tu dia bersin lagi. Aceh. Yang sebelah Buya tu pandang. Semua dah serba salah. Bukan dia je yang lain. Lain kali dia, orang ni bangun. Dia pun serba salah bangun. Sambil jalan tu Aceh. Ada seorang kat ujung dekat tepi tu Buya tengok. Ketuk kepala. Dia kata alamak, kena COVID lah ni, kena COVID. Allahu Akbar. Fahamlah, itu memang normal lah perasaan kita. Dia dah mula takut. Jangan risau, itu pasal kena, kita dah usaha dah kan, dah pakai kan. Dah pakai dah kan. Sebab masa tu ada yang semayang dia buka macam ni. Jadi lepas habis semayang tu semua nolak kat hidung. Kan. Jadi kita dah pakai, dah usaha kan, serah pada Allah lah. Duk mikir-mikir apa lagi? Jangan fikir-fikir banyak lah. Nak kena-kena lah. Tak kena sudah lah. Ini usaha Zohir je. Sebab yang nak bagi Allah. Kan? Yang ambil vaksin tu, kalau niat dia nak ikhtiar, dah lah. Sudah lah. Yang Buya pelik ni, kadang yang ambil vaksin ni, dia takut sangat kepada yang tak ambil vaksin ni. Apa salah dia kata takut berjangkit? Kan kau dah ada 2 vaksin tu, yang kau risau apa? Yang patut risau aku tak ambil vaksin. Mungkin kalau yang kena teruk aku, yang kau tak kena, yang kau risau sangat pasal apa? Ya Allah, tak tentu arah hidup. Yang ambil vaksin pula, main lagi, action bukan main lagi. Janganlah macam tu. Kamu dah ambil pandangan yang tak mau ambil vaksin dah, sudahlah. Untuk diri kamu sudahlah. Janganlah bergaduh-gaduh, jangan serabut-serabut, sudahlah.
Kenapa nak serabut-serabut ni? Allahu Akbar. Kan dah dia kata macam tu, kecuali kalau kerajaan kata mandatory, wajib semua. Ambil lah semua. Relax lah. Kan, apa yang nak ni? Cuma para ulama yang pertengahan, yang khairul umur awsatuha, tengok jawapan-jawapan mereka. Bila dia orang kata saya apa ni dia kata macam mana tentang vaksin, dah mufti-mufti kata boleh ambil lah. Kata, habis ustaz tak ambil tu kenapa? Saya pula saya ada pandangan saya tak ambil. Tapi kalau kamu nak ambil. Yang kamu nak bergaduh pasal apa? Ada. Tak sebut salah pula yang kat sini kan. Ada. Okey, ambil lah. Cocok lah kat mana-mana pun, kat bahu ke, kat hidung ke, kat dahi ke. Tapi semua dengan izin Allah lah. Izin Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham tak? Cuma Buya nak nasihat lah kalau ada orang kerajaan kat sini kan. Cuba confirmkan betul-betul. Kalau nak pastikan mesti ambil, cakap je mesti ambil. Dah selesai masalah. Ini kata siapa nak ambil boleh, siapa tak ambil tak boleh. Lepas tu yang dah ambil, boleh rentan negeri. Yang tak ambil tak boleh pula. Jadi main sorok papan, tarik papan macam tu. Cuba bagi satu stand. Ambil semua. Buya pun ambil. Tak ada masalah. Ada. Jangan risau. Jangan tengok YouTube banyak sangat. Kadang yang tengok YouTube, boleh takutnya. Ada yang vaksin mati. Kan ramai yang tak mati. Yang kau tengok yang mati seorang dua tu apa pasal? Yang ambil yang tak ambil vaksin pula jangan kata, ni tak ambil vaksin ni memang teruk. Berapa ramai yang tak ambil vaksin yang teruk? Kan mana ada, tak banyak pun adalah, tak ramai. Kan yang sebelum-sebelum ni kena pun ada yang vaksin, yang mati ada yang kena vaksin. Dia benda ni kita tak tahu tau, ni semua ni usaha hamba, gantungkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Khair. Jadi kat sini ni siapa nak ambil dia ambil. Jangan membebel banyak. Nah, yang tak nak ambil duduk senyap aja. Dan kau tak nak ambil ikut SOP. Ikutlah apa-apa tu. Tak payah nak pening-pening lah. Allah ustaz, tapi tak dapat pergi Aeon. Allahu Akbar. Kan bagus tu. Buya nampak yang tak ambil basi ni kurang dia pergi Aeon sebab tak boleh pergi. Duduk kat rumah tu. Cukuplah apa yang ada. Pakailah kursi kau tu. Tak payah tukar-tukar dah. Kadang kita tak tahu macam Buya ni kan. Kadang tak boleh nak pergi Aeon ke apa kan. Contohlah kan. Tapi alhamdulillah tiba-tiba datang orang. Cik, apa ni Muhammad Fadil ke cik? Ni ada kursi cik. Ada orang hantar kursi. Buya tak pergi Aeon. Aeon datang kat Buya. Kalau Allah nak bagi ya. Dia nak buat macam mana kan? Baik. Tapi Buya tengok. Buya sampai masa besok kalau contohnya mengajar kat masjid atau nak berdakwah apa sebagainya terlalu banyak halangan sebab tak ada vaksin, Buya akan ambil lah. Sebab masa tu aulawiyat dia dakwah lebih daripada itu. Yang itu ada khilaf ulama, khair insya-Allah. Tapi tak adalah khair insya-Allah. Jangan nak ambil. Buya bukan lalang Buya ada stand Buya. Buya tak tolak vaksin. Buya rasa tidak aula untuk ambil. Untuk diri Buya pada hak Buya tak aula untuk ambil, tak daruri untuk ambil. Itu stand Buya atas ilmu. Boleh faham tidak? Kalau ada yang terkena ke apa sebagainya, kadang-kadang mungkin ada yang terkena kesan daripada tu. Macam-macam lah orang cakap kan. Bahawa benda ni kalau ambil kadang-kadang takut side effect apa semua. Tapi benda tu semua masih orang panggil benda yang tidak pasti. Tidak pasti secara fakta jelas gitu. Dia duk mikir tu serabut hidup. Mati dia sebab duk fikir masa tu. Kan banyak masa kau boleh baca kitab, boleh baca Quran, boleh baca hadis. Semalam apa ni Afif telefon anak dia kat kedai telefon. Apa ni minta kitab. Kadang dia seronok je tengok dia mengaji. Itu seronok. Dia suruh hantar kitab-kitab yang mengaji Yaman sebab dia nak baca, dia nak talakin dengan Tok Wu yang ada kat sana. Okey, tak payah serabutkan dia. Kan Kedah tengah naik tu. Dah. Buya ada tanya juga macam mana? Alhamdulillah kita orang kat sini alhamdulillah Buya. Tak ada apa-apa pun mengaji je. Tak fikir sangat pun. Tapi kami pakailah SOP apa semua jaga. Insya-Allah kita doakan je lah. Kalau kita terlalu fikir anak aku macam mana sana, anak aku macam mana sana. Dia serabut kepala. Biar dia ngaji. Baik. Mana tadi? Okey, selesai dah. Baik.
Mana tadi? Mana tadi? Vaksin tadi. Ada doa yang sebut dalam sini vaksin? Ada? Tak ada? Itba'ani kaidal hasidin. Kaidal hasidin. Jauh daripada orang hasad. Wa dhulumatil mu'anidin. Faham tak maksud Buya tadi tu? Kalau sampai masa Buya kata Buya terpaksa ambil disebabkan tak boleh nak berdakwah, tak payah nak komen-komen. Apa ni nak pergi masjid pun nak kena ingat ni vaksin ni Tuhan ke apa ke? Tak payah, kau buat dosa je lah. Dan macam tu keadaan sekarang ni kan, jalan je, ikut je flow dia. Ikut pakai ilmu. Perlu ke tak perlu? Time perlu, ambil. Tak perlu, tak payah. Tapi kena yakin lah. Lepas tu bila dah ambil tu, still tak dapat yakin. Betul tidak? Sebab apa? Sebab tak latih pada Allah. Ini jadi masalah. Timbul pula ada yang kajian mengatakan apa? Vaksin ni dia tak tahan lama. Setelah beberapa tahun hilang kesan vaksin. Kena cocok lagi. Alamak, macam mana ni? Macam mana saya nak tahu dah hilang? Dah takut lagi. Cocok lagi. Cocoklah saya. Cocoklah 1000 cocok. Mampus kau kena cocok je. Baik. Wala ittikala illa alaik. Tidak ada sandaran kecuali ke atas kau. Idfa'anni kaidal hasidin. Jaga orang-orang hasad ni kalau dah hasad. Dan Nabi terus terang beritahu, likulli ni'matin hasud. Setiap nikmat itu pasti ada penghasad. Okey? Pasti ada penghasad. Jadi hati-hati. Cuma minta Allah pelihara kita saja. Wa dhulumatil mu'anidin. Wa dhulumatil mu'anidin. Zulumat ni dia kalau kita tengok zulumat ni, kalau dalam Quran, Buya bila baca Quran, kadang-kadang tu ada dalam surah Al-An'am, ada dalam surah Ibrahim yang Buya jumpalah. Surah yang berbeza, surah An'am, surah Ibrahim, kemudiannya surah Al-Anbiya. Kalau kita tengok dalam surah Al-An'am, makna dia lebih kepada apa dia? Al-jahalat wal ahwa wal dalalat. Al-jihalat wal ahwa wal dalalat. Zulumat ni mungkin kalau terjemahan saja dan kegelapan orang-orang yang mu'anidin, ataupun ada yang terjemah dan kezaliman orang-orang yang mu'anidin. Yang mana satu. Jadi bagi faham balik. Kalau kita tengok, kita pun semua belajar. Ulama-ulama kita ambil makna semua daripada Quran. Kemudian ni diperluaskan. Maka zulumat, makna yang pertama maksud dia apa? Kejahilan. Kejahilan. Dan kemudiannya disebutkan hawa nafsu, hawa dan kesesatan. Boleh, sini pun boleh masuk. Dan kesesatan, kejahilan, dan hawa nafsu orang-orang yang mu'anidin. Mu'anidin ni apa? Al-mu'aridin, orang-orang yang menolak ataupun yang menentang. Sebab mereka memang dalam kegelapan, sebab mereka melakukan kezaliman pada diri mereka dan orang lain. Sebab mereka ikut hawa nafsu. Dah lah mereka ikut hawa nafsu. Lepas tu selalu ni, Buya nak tanya antum, selalu yang melawan-lawan ulama' ni siapa? Orang jahil. Sebab dia tak tahu. Dia ikut otak dia. Sekarang itu Nabi ajar, kalau orang jahil datang nak berdebat ke apa, qalu salama. Cakap Assalamualaikum ni. Dah. Engkau hal engkau lah, aku hal aku. Lepas tu kan orang jahil ni dia akan cakap, takut. Dia kata gitu. Orang jahil macam tu lah. Dia tak tahu, dia tak ada ilmu, tak ada apa. Kita kalau ni mengambilkan boreh kalau berdebat dengan orang-orang macam ni. Sebab dia memang akan menolak. Sebab dia jahil, dia menolak lah. Ni jadi masalah. Buya ingat dulu, ada masa Buya pergi satu masjid. Lepas habis tu makan lah, biasa makan. Jadi ada seorang ni, ada mungkin di kalangan IJK lu, Allahu'alam. Dia pun kata, Ustaz, ni dia pun cakap, ni apa ni, dia orang ni kadang sembahyang Jumaat, dia orang datang-datang ni tengah ada tazkirah tu, apa ni, duduk lah, kan tu lebih aula. Dekat macam tu kan, tazkirah duduk lebih aula. Buya senyap aja. Macam mana Ustaz? Silap usah lah kau bila tanya aku tadi dah senyap kan, dah okey dah. Kan kau tanya aku dah nak kena ketuk balik dah. Dah. Bukan nak kata apa, tak, mungkin kadang dia kata duduklah. Semula Buya faham maksudnya, baik dengarlah. Ustaz macam mana Ustaz? Elok semayang ke elok duduk? Sebab apa yang saya belajar, yang saya tahu saya, Nabi SAW ada seorang sahabat nak semayang, Nabi suruh duduk. Ada hadis tu kata.
Betul tak Ustaz? Orang kata. Dia bila kita ada situ, bila dia tengah semangat bercakap tu, dia nak kita sokong dia lah. Bukan Buya tak nak sokong, tapi bila dia cakap begitu, hadis mana tu? Buya tanyalah hadis mana. Dia kata ada hadis tu, dia kata. Tak, ingat tak hadis tu? Oh, saya tak ingat, dia kata. Saya ingat Buya pun baca ke hadis tu. Hadis tu yang Nabi suruh duduk sebab Nabi ketika tu khutbah Jumaat. Nabi tengah khutbah Jumaat, ada orang datang nak semayang tahiyatul masjid. Nak semayang, orang panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis tu Buya cakap, minta maaf tadi dah terikut yang itu pula. Nabi tengah khutbah, bila orang nak semayang, Nabi kata semayang dulu, semayang tahiyatul masjid. Buya kata hadis tu sebenarnya Nabi menyuruh orang semayang, dia main bantai aja, dia baru dengar-dengar jadi main bantai. Jadi Buya kata hadis tu sebenarnya Nabi SAW bila sahabat masuk, sahabat nak duduk, Nabi kata semayang dulu. Dan ketika itu Nabi tengah khutbah. Maknanya Nabi tengah khutbah tu yang wajib tu khutbah. Itu pun Nabi suruh sahabat ni semayang tahiyatul masjid 2 rakaat. Boleh faham tak? Jadi kalau tazkirah, orang datang nak semayang tahiyatul masjid, buat. Tapi buat ringan. Sebab itu tazkirah, bukan yang wajib. Lebih-lebih bukan yang wajib. Itu pun nak jaga adab, kita semayang juga. Sebab apa? Nabi suruh sahabat semayang, ketika tu Nabi khutbah. Jadi orang ni kata, macam tu ke hadis tu? Rasa bukanlah Ustaz. Yang saya faham, maknanya kita kalau pergi tu, yang Nabi suruh tu rasa saya sebelum khutbah kan. Dia duk pusing macam tu. Buya dalam hati tu tergelak. Sebab apa? Dia duk pusing-pusing macam tu, tapi dia tak ingat hadis tu. Dia nak menang juga. Ni orang panggil mu'anid. Payah. Boleh faham tak? Jadi pada sesiapa yang pergi masjid, jangan keras sangat yang bagi tazkirah apa sebagainya. Memang berlaku di zaman Rasulullah. Mereka semayang. Bahkan Nabi suruh semayang. Masa tu bukan Nabi tazkirah Jumaat. Nabi khutbah Jumaat. Yang wajib tu. Nabi tetap suruh sahabat tu semayang. Tapi suruh ringankan. Semayang tahiyatul masjid. Ini kan pula tazkirah. Jangan keras sangat ni. Apa ni semayang masuk-masuk main. Duduk terus. Tengah tazkirah ni. Itu lebih aula. Itu ikut nafsu. Kau tak sandar mana-mana. Mana ilmu kau? Bila Buya cakap macam tu pula. Tak boleh nak terima. Ini ustaz ni cakap Ustaz. Ini ustaz PAS ni. Ni masalah ni. Buya pun keluarga Buya PAS juga. Buya memang menyokong PAS juga. Tapi kau janganlah sebab parti kau jadi ta'asub macam tu, bodoh gitu. Biar atas ilmu lah. Faham tak? Ni Haji Hamzah, faham ni? Jangan keras sangat. Bukan Haji Hamzah tapi Haji Hamzah kan ahli PAS. Tak kisahlah, Buya kat sini kau ahli APAS ke, ahli UMNO ke, main mengaji. Kalau nak mengaji, insya-Allah nampak jalan boleh. Ahli UMNO ke, keadilan ke, DAP pun boleh. Mana tahu masuk Islam, kan? Mana tahu? Sebab ni nak mengaji. Boleh faham? Jangan macam tu. Kita biar bela atas landasan ilmu. Mungkin ustaz tu walaupun dia dalam parti Islam, tapi kadang-kadang mungkin dia pun tersilap. Ataupun dia tak silap. Engkau tu yang datang lewat, engkau datang dengar separuh je. Mungkin juga macam tu. Ni masalah kadang-kadang tu. Lepas tu duk kerak kepala. Dan itu disebutkan zulumatil mu'anidin ni. Zulumat ni salah satu maknanya jahil. Nampak? Sebab dia memang akan melawan. Lepas tu yang keduanya ikut hawa nafsu. Orang ikut hawa nafsu memang melawan. Kemudiannya yang ketiganya iaitu Allah SWT sesat. Orang sesat kalau kita jumpa, kita kata dia sesat, dia kata tak, dia kata kita yang sesat. Ni ada masalah. Cuba tengok kadang-kadang pengikut kumpulan-kumpulan sesat macam kumpulan Ayah Pen, kumpulan rimau belang, asal anak rimau ke apa benda macam-macam kan. Itu semua yang main-main. Dia kata kita yang sesatnya. Bukan dia. Baik. Atau puak-puak yang tersesat daripada pahaman ahli sunnah wal jamaah. Baik. Kemudiannya apa dia? Kalau kita tengok dalam surah Al-Ibrahim, makna dia kufur, syirik dan sesat juga. Kalau kita tengok dalam surah Al-Anbiya, makna dia apa? Kegelapan malam, kegelapan dasar laut dan kegelapan orang panggil dalam perut ikan. Sebab dia ada cerita masa tu dia guna kalimah tu. Jadi boleh belaka dah. Yang penting kat sini maksudnya
Yang Buya nampak yang aulanya yang sesuai ni yang pertama tadi. Kejahilan, hawa nafsu dan kesesatan. Maknanya minta berlindung dengan Allah. Pertahankan kita apabila kita berdepan dengan kejahilan, hawa nafsu dan juga kesesatan puak-puak mana? Mu'anidin, mu'aridin yang duk melawan kita, melawan kebenaran. Warhamni tahta suradiqati arshika. Nampak tak? Warhamni, dan rahmati aku di bawah suradiqati arsyik. Kalau terjemah bahasa je apa dia? Suradiqat. Di bawah kemah-kemah arasmu. Ya akramal akramin. Wahai Allah yang maha mulia dan paling mulia daripada sekalian yang mulia. Baik. Suradiqat. Buya ada jumpa satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuba dengar. Nabi bersabda, minta maaf, kalau dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan fil hadis anna Jibril qala lillahi duna al-'arsy 70 hijaban law danawna min ahadiha lakhtaraqna. Iaitu bagi Allah Subhanahu taala, Jibril mengatakan di bawah aras tu ada 70 hijab. Ada setengah menyebut dengan kalimah hijab tu. Ada setengah para ulama mengatakan, kalau kita tengok contohnya syarah daripada Syekh Muhammad Baqir, disebutkan berdasarkan hadis itu, thumma suradiqatul jalali wa hiya 60 suradiqan fi kulli saradik 70,000 malak baina kulli saradik baina kulli suradik wa suradik masiratun 500 am. ثم سرادق العز ثم سرادق الكبرياء ثم سرادق النور الأبيض ثم سرادق الوحدانية وهو مسيرة 70,000 عام ثم الحجاب الأعلى وانقضى كلامه عليه السلام. Nak beritahu bahawa dia datangkan daripada maksud kalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah beginilah. Bila seorang wali berdoa minta rahmat di bawah suradiqat ni, ini uslub dan bahasa yang cantik. Dalam masa yang sama kita kena faham suradiqat ni, dia sebenarnya kalau kita mengaji, kita nak sampai arash, dia ada orang panggil langit-langit dia, betul tidak? Kemudiannya, dan nak sampai arash itu, dia ada setengah kata minassah, dia ada pentas-pentas dia. Wallahu ta'ala alam macam mana rupa dia. Cuma dinamakan dengan suradik. Suradik ni, kalau sebahagian yang mengatakan membawa maksud atap. Contohnya macam Habib Abdul Rahman As-Saqqaf. Habib Abdul Rahman As-Saqqaf, dia digelar dengan As-Saqqaf. Start daripada dia gelar As-Saqqaf. As-Saqqaf ni, orang panggil atap, isim mubalaghah kepada banyak atap. Saqaf, kalau dia punya singular, saqfun, atap. Kalau banyak atap, saqaf. Boleh faham tak? Kenapa dia dapat tu? Ini dikisahkan yang mana apabila Habib Abdul Rahman duduk bersama adik-beradik dia dengan bapak dia, maka bapak dia bertanya pada beliau, tanya pada anak-anak dia ketika lepas berzikir, selepas dia ajarkan dengan ilmu-ilmu hakikat ini, maka dia pandang anak dia yang seorang, dia kata, cuba kau tengok atas, apa yang kau nampak? Maka seorang anak dia kata, aku nampak atap. Dia tanya lagi seorang lagi, anak dia kata nampak atap. Iyalah, kita bila pandang atas nampak atap lah, atap rumah. Maka bila dia tanya, bila sampai pada Habib Abdul Rahman, bila dia pandang atas, dia kata apa? Aku nampak arash. Maka digelar dia Saqafun. Sebab apa? Sebab dia nampak tu tembus dia semua atap. Itu orang panggil suradik. Suradik itu hijab, ataupun dengan nama lain ni hijab. Sampai kepada Allah, sampai kepada arash.
Boleh faham tak? Tak mustahil benda tu boleh berlaku kalau Allah nak. Dan benda tu memang ada. Berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam Buya sebutkan tadi. Baik. Suradik. Maka itu kemah. Jadi kita bila berdoa, makanya minta idfa'ani, dia kata warhamni tahta suradiqati arsyika. Maknanya kita minta Allah rahmati kita sebab kita sekarang ni di bawah itulah. Bukan di bawah arasy saja. Arasy suradik pertama, suradik kedua. Lebih kurang setengah mengatakan 70 suradik. Ada yang kata yang macam Buya baca tadi daripada Imam Al-Baqir iaitu 70. Ada yang kata 60. 60 tu maknanya setiap suradik tu pula, setiap atap itu atau setiap kemah itu yang melindungi itu, yang menghijabkan itu, jarak di antara dua suradik itu pula 500 tahun perjalanan. 500 am. Jadi wallahu taala alam. Di situ nak bagi tahu luasnya pemerintahan Allah Subhanahu wa taala, hebatnya dan uniknya, badi'nya Allah mengaturkan. Jadi kita kita ni bila berdoa digalakkan kita menyebut sesuatu yang orang panggil luar biasa di sisi kita daripada Allah, yang Allah muliakan. Kan itu bila kita berdoa antara tawassul membawa maksud kita sebutkan bersama nama-nama yang Allah suka, nama-nama yang Allah muliakan. Contohnya macam ni tadi, suradiqatil arsyik. Memang benda tu Allah buat dan Allah muliakan benda-benda itu. Ataupun kita sebut nama-nama malaikat, atau kita sebut nama-nama para anbiya. Kan itu para ulama kita ada sebahagiannya yang menyebut nama guru-guru mereka, aulia-aulia mereka ketika dalam doa. Sebab apa? Sebab Allah suka mereka. Nampak tanda-tanda kesukaan Allah kepada mereka. Di antaranya kemudahan, kebaikan, ataupun keluasan ibadah, keluasan dakwah, keluasan ilmu. Maka itu tanda antara tanda-tanda yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyukai mereka. Maka ketika itu pasal bila kita berdoa tu, kita datangkan nama-nama tu. Sebab apa? Bila Allah tengok doa kita, mendengar doa kita dengan nama-nama yang dia suka, maka Allah permudahkan. Para ulama kata insya-Allah dengan izin Allah, Allah permudahkan mengabulkan hajat kita dan doa kita. Kan itu dalam doa ni kalau kita tengok, warhamni tahta suradiqati arsyik ya akramal akamin. Padahal kita minta rahmat aja. Boleh aja kita kata Allah marhamni, ya Allah rahmati aku. Boleh lah. Tapi nampak macam kurang adab dan rasa macam tidak, bukan kurang adab, maksudnya nampak kontot sangat. Kadang kita kata itu doa Nabi. Memang Rabbighfirli warhamni wajburni. Memang kadang-kadang kita nak tengok doa tu kadang-kadang benak sebab Nabi ni diutuskan untuk memudahkan. Maka Nabi SAW memudahkan sebutan yang mudah-mudah. Cuma bagi kita pula ni faham-faham sendirilah. Kan itu Imam Malik. Ini Imam Malik Darul Hijrah. Zaman dia kalau dia ada satu ulama pun tak berani cakap. Sebab apa? Dia orang menganggap kata-kata Imam Malik paling tepat dan terkenal di seluruh dunia. Maka disebutkan Imam Malik kata apa? Bi qadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Dengan kadar susah engkau buat sesuatu itu, maka dengan kadar itulah lebih banyak engkau dapat. Boleh faham tak? Perbanyakkan, disuruh kita perbanyak. Cuma Nabi nak memudahkan kita. Boleh faham tidak? Jadi suradiqati arsyika ya akramal akramin. Kemudian para sahabah contohnya, mereka kan dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni Nabi tengok kita pun tidak, mimpi Nabi pun tidak. Usahlah lebih sikit, tapi janganlah sampai melampaui, keluar daripada hukum hakam yang telah diletakkan oleh ulama. Itu tak betul. Boleh faham tak? Contohnya pergi ke masjid, merangkak. Bodoh, siapa suruh buat macam tu? Siapa suruh merangkak? Saya nak lagi susah. Itu tak ada contoh. Tak payah. Cukup yang ada contoh berjalan. Dah berjalan ni kau berangkat apa? Saya nak buat lebih. Tak ada contoh. Dan ulama tak ada ajar benda tak payah buat. Ini sampai berangkak pergi masjid. Kau tu dahsyatnya orang ni. Baik. Mana tadi? Ayat zahiri fi tahsili maradi. Sokonglah ayat di sini. Sokong dan kuatkan. Qawi, iaitu kuatkan aku atau sokong aku. Sokong apa? Zahir aku. Fi tahsili maradi, maknanya sokong af'alu zahiri, iaitu sokong perbuatan-perbuatan zahir aku. Yang
perbuatan-perbuatan zahir yang kita ikat dengan niat. Antum nak dapat tak? Antum nak dapat tak perbuatan zahir itu masuk ke dalam supaya dibantu dengan perbuatan dalam niat. Niat tu pengikat dia. Yalah af'al zahir, semayang, bersedekah, kan perbuatan zahir kita, baca Quran, pegang Quran, apa sebagainya tu. Minta Allah Subhanahu Wa Taala sokong, kuatkan supaya kita mampu buat lebih untuk dapat redha Allah. Wa nawwir qalbi, dan cahayakan hatiku, wa sirri, dan rahsia dalamanku, lil ittila'i ala manahiji masya'ik, untuk aku nampak kepada cara-cara berusaha kepada engkau ya Allah. Maknanya cara-cara macam mana nak sampai pada Allah, biar nampak. Tu yang Buya cakap, nampak? Kalau doa ni antum tengok, gabungan zahir dan gabungan batin akan lahir. Kalau dua ni kamu boleh usaha gabungkan, maka jangan risau, Allah akan campak aja dalam hati korang tu perasaan sidik dan juga ikhlas. Kalau antum berusaha untuk menguatkan zahir antum dan diikat dengan niat ke dalam batin antum, dan apa yang antum cakapkan, antum usaha di dalam pun sebegitu, maka antum akan dapat jujur, iaitu benar, dan juga ikhlas, insya-Allah. Lagi doa terus. Okey, boleh terus lagi tak ni? Okey. Jangan bosan ya. Ilahi, wahai Tuhanku. Oh, ini pula nak beritahu. Kita nak tunjuk pada Allah, teruknya aku kalau buat macam ni. Ini kalau baca doa ni macam berbual lah maksudnya. Subhanallah. Maknanya, tengok Ilahi. Tengok intonasi suara Buya Ilahi, kaifa asduru an babika bi khaybatin minka wa qad waradtuhu ala thiqatin minka. Wa kaifa tu'ayisuni min ata'ika wa qad amartani bi du'aika. Nah. Apa nak dengar tak orang cinta kan? Dia kata, macam mana abang nak tinggalkan kau sayang? Kan. Sedangkan pintu syurga tu dah ada depan abang. Oh lama kan. Macam mana abang nak tinggalkan syurga sedangkan syurga tu dah depan abang? Oh lama ayat power. Kau main lagi tak? Betul tak? Ataupun kata, ini cik kata contohnya, yalah ni dengan isteri lah kadang-kadang kan. Contohnya kata, apa ni? Bang, jom kita pergi jalan-jalan dekat Pangkor ke mana bang, tengok pemandangan cantik-cantik. Buat apa abang nak meninggalkan pemandangan yang lebih cantik untuk melihat pemandangan yang kurang cantik? Apa pemandangan bang? Wajah awak. Lama. Bini pun terus background main masuk terus. Ni seolah-olah macam tu tau. Kita nak cakap dengan Allah, Ilahi, wahai Tuhanku, kaifa asdur. Di sini maksudnya kaifa arji'u. Ya Allah, bagaimana aku nak tinggalkan anbabika, pintu kau ya Allah. Mana pintu masuk ke jalan Allah. Bi khaybatin, dengan ruginya. Mana dengan kerugian kalau aku tinggalkan pintu kau. Waqad waradtuhu ala thiqatin minka. Sebab kau telah datangkan pintu itu di atas jaminan daripada engkau. Islam itu jaminan daripada engkau untuk selamat. Muhammad itu jaminan daripada engkau, siapa ikut engkau akan selamat. Nampak tak? Quran itu jaminan daripada engkau untuk selamat. Macam mana aku boleh tinggalkan Quran sedangkan itu adalah jaminan? Nampak? Buat apa aku tinggalkan dan rugi bodoh gitu aja, meninggalkan sesuatu yang kau telah jamin. Macam itulah. Boleh faham tak? Bersembur-sembur mulut Buya dah ni. Dah. Kalau tak faham lagi tak tahu lah. Boleh faham? Sedap tak bercakap dengan Allah macam tu kan? Kita bercakap dengan bini kau main lagi. Cakap dengan ni kau main lagi. Kan? Bukan main, tulis surat cinta, bertemu tanpa wajah, berkata tanpa suara, hanya surat penghubung bicara. Melihat pagar nampak wajahmu, melihat tiang nampak wajahmu, lihat kambing nampak wajahmu. Kambing pun masuk juga. Ya, aku dah tak nampak orang lain, kau je aku nampak. Lama. Sebab apa? Sebab dah sayang sangat. Dah. Yang ini macam ni lah. Tak mau dah. Buat apa rugi?
Kan musim-musim PKP ni kan bagus. Bang, bosan lah bang. Jom lah kita keluar tengok-tengok. Buat apa? Saya tak bosan. Saya dah tengok pemandangan yang paling indah dalam rumah ni. Alamak, isteri pun tak tentu arah jadi. Isteri yang normal lah. Kalau isteri yang tak normal, abang macam nak meninggal je abang ni. Macam je, buang terbiat je. Dapat isi macam tu, sabar je lah. Baik. Mana tadi? Kemudian cakap apa lagi? Wa kaifa tu'ayisuni min ata'ika. Bagaimana ya Allah, bagaimana mungkin ya Allah engkau akan membuatkan aku rasa putus asa daripada pemberian kau. Wa qad amartani bi du'aik, sedangkan kau telah memerintahkan aku untuk berdoa kepada engkau. Masuk akal tak? Allah ni bila suruh doa sebab dia nak bagi. Macam mana kita boleh putus asa, boleh tergambar dalam kepala otak kita, macam mana sedangkan Allah suruh doa? Makna bila Allah suruh doa, Allah nak bagi. Macam mana boleh rasa putus asa untuk berusaha? Sedangkan Allah katakan, minta doa aku bagi. Betul? Udu'uni astajib lakum. Betul? Ya Allah, jangan kau buat aku merasa putus asa. Dengan apa? Dengan pemberian kau. Sebab sedangkan kau telah meminta kami berdoa kepada kau. Maknanya kalau ada hajat berdoa pada Allah. Maknanya tu jaminan juga daripada Allah. Allah bila berita suruh kita doa, Allah nak bagi. Cuma cara Allah bagi tu serah ke Allah. Tak payah demand. Cuma kerja kau jangan putus asa. Dan sepatutnya tak masuk dalam kepala otak kita putus asa. Boleh faham tak? Maksud nak cakap macam tu kan? Yang dapat amal tani bi doaik. Wa ha ana muqbilun alaik. Kan biasa kalau anak-anak pun kan bila bapak kata kalau nak minta lah. Kan kita cakap kalau nak minta lah. Jadi anak minta, insya-Allah dapatlah. Tak hari ni, besok. Dah. Macam anak-anak buya, kadang-kadang dia nak minta tengok TV ataupun kadang-kadang nak tengok handset, nak tengok ialah YouTube, Upipin ke apa. Buya kata apa-apa minta. Buya bagi bila tu hal buya cakap. Jadi dia orang minta, datang minta. Yang kecil tu pun minta Uzna. Ya. Ana. Dia sebut Ana tu maknanya Omah Ana. Ana. Dia diam aja. Dia duduk di kereta. Tapi mak bapak akan bagi juga. Mungkin kajap lagi, mungkin besok. Tak termasuk akal kita. Bila bapak dah cakap kalau nak minta. Kita tak terfikir sepatutnya yang dia takkan bagi. Sebab dia dah kata nak minta. Betul tak? Betul tak? Cuma dia bagi tu sikit ke banyak tu hal dia lah. Jadi macam mana kita boleh putus asa sedangkan Allah dah perintah untuk kita minta kat dia. Minta lah. Dah. Tak dapat hari ni besok. Saya dah minta ustaz sampai sekarang bujang, umur saya 46 dah, tak kahwin-kahwin. Tuhan tak bagi dah, Tuhan bagi insya-Allah. Kalau tak kat dunia ni, kat akhirat mungkin jodoh kau dah mati. Mampus pula, dah mati. Dah mati. Dah meninggal. Ada yang kahwin banyak tu lepas seorang-seorang. Sebab jodoh dia semua hidup lagi. Orang tu yang dia kahwin banyak tu. Jangan jealous pula. Kan. Baik. Abang Buya, Ustaz Zul, Buya kata, Balong, hari tu semangat sangat kata nak, kalau boleh nak poligami ni, nak kahwin 2, nak kahwin 3. Itulah Balong ceramah-ceramah banyak kali kias lah, tapi tak ada yang faham lah. Agaknya jodoh Balong ni tak ada agaknya. Dah meninggal lah kan. Dia kata gitu. Dah selesai lah, habis lah. Selesai. Mana tadi? Ada tengok kan baru-baru ni kan, ada seorang kahwin dengan cikgu dia. Cikgu dia beza dengan dia umur 25 tahun. 25 tahun. Jauh tu. Ni Nabi dengan Khadijah. Jauh tu. 40 tahun. Jadi tak pelik benda-benda tu. Jadi yang tua-tua jangan putus harap. Yang tua-tua jangan putus harap. InsyaAllah, mana tahu dah sunyi seorang, tak ada yang tunjuk jalan, tak dapat nak semayang jemaah sekali, badan sihat, kahwin lah. Kan, cari suami insyaAllah. Baik, mana tadi?
Waha ana muqbilun alaik. Oh tu. Ha litanbih. Waha ana muqbilun alaik. Dan ni ya Allah, aku menghadap kau sekarang ya Allah. Aku menghadap kau sekarang ya Allah. Multaji'un ilaik. Dan aku berlindung dengan kau ya Allah, kepada engkau ya Allah. Ba'id baini wa baina a'dai. Dauhi aku di antara aku dan di antara musuh-musuh engkau. Kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Sebagaimana engkau jauhkan seperti mana jauhnya timur dan barat. Tengok. Ni usul kalau kita mengaji bahasa Arab. Tengok ni. Tengok tu. Kita minta ba'id. Ba'id baini wa baina a'dai. Selalu kalau kita sebut baini, ba'id dengan kalimah ba alif tu, ba'id. Nak diti-ditikan panjang lah pula. Ba'id baini wa baina a'dai. Di antara aku dan diulang lagi. Dan di antara aku dan di antara musuh-musuh kau. Bila sebut sini kena faham tau. Itu pasal disebut macam jauh timur dan barat. Maksud di sini kita minta jauh bukan daripada belah kita aja. Masuk juga belah dia. Maknanya mustahil berjumpa. Ulama syarahkan doa ni nak beritahu bahawa kadang-kadang kita minta jauh daripada musuh. Ya Allah, jauhkan musuh-musuh, jauhkan aku daripada musuh-musuh aku. Kan? Kalau bahasa Melayu, jauhkan aku daripada musuh-musuh aku. Jadi mungkin engkau orang kita jauh daripada musuh-musuh kita. Tapi musuh kita tu duduk di satu tempat tau. Jadi takut bila kita kata, ya Allah jauhkan aku daripada musuh-musuh aku. Maknanya jauh lah. Tapi bila kita melalui tempat dia jadi dekat. Boleh faham? Tapi bila kita minta jauhkan antara aku dan musuh-musuh, maknanya jauhkan aku daripada musuh-musuhku dan jauhkanlah musuh-musuhku daripada aku. Dekat situ nak beritahu dia akan jadi doa tu seolah-olah magnet tau. Magnet yang apa tu? Yang negatif tu. Faham tak? Apa tu yang tak boleh nak belaga tu, tak boleh melekat. Jauh. Macam timur dengan barat. Tak masuk akal timur dengan barat memang tak akan berjumpa. Betul tidak? Sebab dia memang terpisah betul. Jadi minta kita jauh daripada musuh dan minta musuh jauh daripada kita. Jadi kalau kita pergi mana-mana, musuh tu pun akan pergi tempat lain. Boleh faham tak? Maknanya kita minta total defend kat situ. Baini wa baina a'daika kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib wa akhtaf absarahum. Apa maksud akhtaf? Istilah. Maknanya akhtaf. Maknanya asal akhtaf ni rampas. Rampas penglihatan mereka. Rampas penglihatan mereka ataupun rosakkan penglihatan mereka boleh juga. Tapi di sini waqtaf rampas absarahum anni. Dengar daripada aku. Maknanya rampas penglihatan mereka, rosakkan penglihatan mereka daripada kami dengan apa? Binuri kudisika. Dengan cahaya kesucianmu, kudisika. Apa maksud? Sebab apa cahaya ni? Kan kadang-kadang orang mata kalau tengok benda silau dia boleh jadi buta, betul tak? Betul tak? Kalau kadang-kadang pun kilat mata buta. Jadi kita, orang-orang yang kotor ni, orang-orang yang jahat ni, kalau Allah pelihara kita dengan cahaya dia, cahaya kesucian dia, memang akan menyebabkan mereka buta. Macam Nabi SAW ketika dia keluar daripada rumah dia, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Buta mata mereka. Itu sebenarnya bantuan daripada Allah dengan mukjizat Nabi melalui cahaya kesucian Allah menyebabkan mata mereka terampas dan buta. Dia faham? Mereka tak buta yang sebenar, tapi dia tak nampak. Sebab Allah hijabkan mereka dengan cahaya kesucian Allah. Maka Nabi yang suci itu, Nabi yang mulia itu di dalam kesucian Allah, maka mata-mata yang jahat takkan boleh nampak. Boleh faham? Kita ni insya-Allah mudah-mudahan Allah beli benda tu jadi orang jahat nak buat jahat tak nampak. Wa thubuti izzatik, dan ketetapan kemuliaanmu ya Allah. Innaka antal mu'ti bi jalailin ni'am. Sesungguhnya engkau ya Allah yang memberi nikmat-nikmat yang tiada batasan. Dekat sini maksud jalail nikmat-nikmat bila hudud, bila hudud, iaitu nikmat-nikmat yang tanpa batasan. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat engkau wahai Allah yang paling pengasih dan paling penyayang di kalangan yang mengasihi dan menyayangi.
Allahumma inni as'aluka. Yang ni dah mudah dah. Yang ni sebenarnya Buya nak beritahu antum, kalau antum tengok doa ni, doa kutub ni dia sebenarnya habis dekat situ. Dekat ya arhamar rahimin. Tandakan kat situ. Cuma Syekh Abdul Samad mendatangkan doa untuk menghatamkan doa ini. Terima kasih kepada Syekh Abdul Samad. Maka dia pun meneruskan dengan mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Ini Buya terus terjemah ya. Wa rizqan halalan tayyiba, dan rezeki yang halal dan suci, maknanya bersih. Mutayyiban, dan membersihkan. Dia bukan sekadar bersih, dia membersihkan. Maknanya kalau kita dapat rezeki yang suci, maka bila anak-anak makan akan menyucikan anak-anak, menerangkan hati mereka. Boleh faham tak? Bukan sekadar suci pada diri dia, menyucikan. Bila kita makan rezeki yang halal dan suci, anak-anak yang makan terang hati, kita yang makan terang hati, menyucikan kita pula. Wasi'an, yang luas, fid dunya wal akhirah. Rezeki yang halal, yang suci dan menyucikan, ya, dengan luas, rezeki yang luas di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'al badani, ya Allah jadikan badan aku ni khazanata arzaqil abdan. Jadikan badan aku ni penyimpan khazanah rezeki-rezeki badan. Masya Allah. Maknanya biar badan kita ni Allah pilih jadi peti tau. Peti untuk letak semua nikmat badan. Sihat, afiat, maknanya badan yang membantu badan yang lain, badan yang orang panggil bergerak kepada kebaikan. Maknanya semua harta kebaikan badan ni yang zahir ni Allah pilih badan kita untuk diletak benda tu. Maknanya orang kalau nampak kita, dia nampak semua rahsia-rahsia kebaikan yang ada pada badan. Tangan kita dia nampak kita bergerak ke arah kebaikan, membantu orang. Kaki kita berjalan kepada kebaikan. Perut kita dia tengoknya mengisi dengan isi yang baik dan sebagainya. Maknanya nampak khazanah-khazanah kebaikan semuanya ada pada badan kita. Minta Allah jadikan badan. Pilihlah dalam badan-badan hamba kau yang ada ni, badan aku ni ya Allah pilihlah. Sebagaimana kau pilih badan-badan yang lain untuk kau tunjukkan kebaikan-kebaikan yang ada, yang kau nak daripada sesuatu badan. Biar badan kita ni jadi example. Boleh faham? Walisani, dan jadikan lidah aku apa dia? Khazanata qulubi ahli iman. Jadikan lidah aku ini adalah penyimpan harta-harta, orang panggil khazanah hati-hati orang-orang yang beriman. Sebab apa? Hati orang yang beriman ni, lidah dia akan membuktikan dengan zikrullah. Lidah dia akan keluar kata-kata yang penuh hikmah. Lidah dia akan keluar kata-kata yang penuh ilmu. Lidah dia akan keluar kata-kata yang penuh pembimbingan. Maknanya biar kita ni Allah pilih lidah kita ni bila bercakap, keluar keluar semua yang ada di dalam hati-hati orang yang beriman. Jadi kenalah dia tu jadi beriman dulu. Maka apa yang keluar daripada hati dia, keluar kat lidah dia. Semua kebaikan yang ada dalam hati orang-orang beriman keluar pada lidah dia. Apa yang dia cakap semua ke arah itu. Masya Allah. Farzuqni lata'ifat tauhid. Maka rezekikan akan daku kelembutan tauhid ya Allah. Kelembutan rahsia-rahsia tauhid. Maknanya ialah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kelembutannya, maknanya supaya kita mendapat merasai kenikmatannya. Wa khasa'isat tamjid, dan pengkhususan kepada keistimewaan dalam memuliakan kau ya Allah. Tamjid, kemuliaan kepada Allah. Maknanya bila kita mentauhidkan Allah, merasakan kelembutan daripada Allah dan kenikmatan daripada Allah. Apabila kita ini minta pada Allah, kita minta pula pada Allah, iaitu keistimewaan. Apabila kita memuliakan Allah, Allah nampakkan. Maknanya bukan kita demand, tapi kita bila Allah bagikan keistimewaan itu, pengkhususan itu menyebabkan kita lebih yakin, lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan macam Nabi Ibrahim kan, dia minta Allah tunjukkan kan, macam mana nak menghidupkan orang yang mati kan.
Kemudian Allah kata, tidakkah kau yakin pada aku? Nabi Ibrahim kata apa? Bukan tidak yakin padamu ya Allah, liyatma'inna qalbi, untuk menyebabkan hati aku lebih tenang. Nampak tak? Jadi kita minta Allah tunjukkan hasil itu kepada kita. Bila kita memuliakan Allah, tunjukkan hasilnya pada kita, keistimewaannya. Tunjukkan kelembutan yang ada daripada engkau bila kita mengenal Allah dalam ilmu tauhid. Nampak kehebatan Allah, nampak kenikmatan. Innaka antallahul hamidul majid. Sesungguhnya engkau Allah yang terpuji dan yang termulia. Al-fa'alu lima yurid, dan yang boleh melakukan pada apa yang dia kehendaki. Allah boleh buat apa dia nak buat. Dia nak buat banyak kali pun tak ada masalah. Itu hak dia. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat engkau wahai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang di kalangan yang menyayang dan mengasih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Selesai situ. Boleh? Habis. Man yaqra? Siapa nak baca tu? Lepas tu. Saya Buya, Hafiz Alina. Sila Hafiz Alina. Kata penulis kitab Syekh Abdul Somad Al-Falimbani rahimahullah, mudah-mudahan kita dimanfaatkan dengan ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Dan kata setengah ulama yang soleh-soleh bahawasanya barang siapa berkehendak suatu hajat, barang apa hajat, sama ada hajat dunia atau hajat akhirat, sama ada hajat menghasilkan suatu manfaat atau menolakkan bala, maka hendaklah engkau lupakan hajatmu itu di dalam hati. Maka engkau baca doa kutub ini, nescaya hasil bagimu dengan tiada sebab yang zahir dan tiada had, yakni batas yang Qahir, yakni dapat hajat itu dengan dimudahkan Allah Ta'ala, dengan tiada boleh dikira-kira ia dengan berkat doa ini. Wallahu a'lam. Baik. Masya Allah. Syekh Abdul Samad memberitahukan hasil daripada guru-gurunya memberitahukan kepada beliau maka tentang keistimewaan doa ini. Maka cara dia bagaimana bila kita nak berdoa. Maka bila kita berdoa, ulama-ulama yang saleh dan yang barang yang berkehendak sesuatu hajat katanya, maka pertama sekali, poin yang pertama, rupakan hajat tu dalam hati kita. Maksudnya bayangkan hajat tu dalam hati kita. Contohnya kita berhajat untuk ke Mekah. Bayangkan Makkah tu dalam diri kita, dalam hati kita, dalam fikiran kita. Khayalkan masa nak berdoa tu. Jangan tak khayalkan dulu, maksudnya hadirkan Mekah. Tu kaedah doa. Contohnya, ya Allah, bagi aku jumpa ya Allah Habib Omar. Bayangkan muka Habib Omar. Kemudian masa berdoa tu ingat muka dia tu sebab nak jumpa dia. InsyaAllah Allah permudahkan jumpa. Tu satu. Begitu jugalah apa-apa hajat kita. Kalau kita nak, contohnya kita tak pernah, tak bab dunia pun tak apa, tak ada masalah. Contoh nak kereta, nak apa keperluan, bayangkan kereta tu. Nak beli Mybi, bayangkan Mybi tu. Tapi yang tu contoh yang paling rendah lah. Maknanya benda dunia ni benda-benda rendah lah. Banyak lah yang boleh kita bayangkan. Bayangkan. Maka bayangkan dalam hati kita. Lepas tu disebutkan hajat dunia atau hajat akhirat. Masuk syurga. Kalau syurga macam mana Ustaz? Saya tak pernah nampak syurga. Macam mana nak bayangkan syurga dalam hati? Ya Allah, masukkan aku dalam syurga. Guru Buya ajar, kalau benda yang kita memang tak boleh bayangkan sebab benda itu ghaib, maka ingatlah ayat-ayat Quran yang menceritakan tentangnya. Iaitu jannatin tajri min tahtihal anhar, iaitu yang mengalir air di bawahnya. Bukan mengalir, membayangkan exactly air mengalir, tapi ingat ayat tu. Dan ada sebahagian Buya masa kat Mesir, Buya tanya Syekh, Buya tak ingat. Dia kata apa? Kalau yang tak boleh bayang tu, tak boleh hadirkan rupa dia, maka bayangkan kalimah itu. Syurga. Bayangkan syurga. Shin, Ra, Ga, Alif, Ga. Syurga. Itu. Buat macam tu. Boleh faham tak? Kalau Allah, bayangkan Allah. Kalimah Allah. Maknanya untuk memfokuskan kita dalam doa kita. Baik. Sama ada hajat menghasilkan suatu manfaat atau menolak bala, tak kisahlah. Maka hadirkan keadaan itu ataupun gambarannya. Hendaklah bentukkan dia dalam hati kita. Hendaklah engkau rupakan hajatmu itu dalam hati. Tu. Maka engkau baca doa. Lepas tu baca doa kutub ini. Nescaya hasil bagimu dengan tiada sebab yang zahir dan tiada had batas yang qahir. Ni apa maksud dia? Maknanya tiada sebab, maksudnya
benda tu akan berhasil begitu saja. Boleh faham tak? InsyaAllah akan berhasil, mudahlah. Dia nak beritahu kat sini dengan tiada sebab yang zahir. Maknanya mudahnya benda itu insya-Allah. Ini kata-kata dia bukan confirm ya, tapi nak beritahu ini pengalaman orang-orang yang berdoa dengan doa. Ini orang panggil, kena faham ni dari segi hukum hakam, dia khibrah, pengalaman. Dia tak boleh jadi hujah yang kuat, tetapi pengalaman itu salah satu yang para ulama kata boleh diambil kira untuk kita mencuba sesuatu. Boleh faham tidak? Hasil mana tak susah. Tak ada sebab-sebab yang mesti ada sebab-sebab yang zahir, dan tiada had batas yang qahir ataupun sesuatu yang menghalang, qahir yang memaksa, yang menundukkan kita sehingga kita tak dapat hajat tu. Mudahnya dapat, yakni dapat hajat itu. Hasil, nescaya hasil bagimu, yakni dapat hajat itu dengan dimudahkan Allah. Faham tak? Kata-kata itu tadi tak payah pening sangat. Dia nak beritahu maknanya tak perlu ada apa-apa sebab, tak perlu ada apa-apa yang terpaksa ke apa ke, tak ada. No. Mudah aja. Dimudahkan Allah Ta'ala dengan tiada boleh dikira-kira ia. Maknanya kita tak boleh nak kata maksudnya bila kita dapat tu nak seolah-olah kita kata setakat ni. No, takkan boleh kira. Bila dapat itu maka dapat sebanyak-banyaknya dengan berkat doa ini. Ini tulis dalam kurungan situ al-khibrah, alif lam kha ba ta marbutah, iaitu pengalaman pendoa dengan doa ini. Tidak jazam, sebab yang memakbulkan hanya Allah, tetapi pengalaman para ulama ini dengan kata-kata mulia yang ada dalam doa ini, dengan pujian-pujian yang sangat meninggi, dengan nama-nama makhluk-makhluk yang telah disebut di dalam ini, makhluk-makhluk yang Allah suka, ciptaan-ciptaan yang Allah suka, kemudian kita minta doa pada Allah, maka pengalaman para ulama Islam yang mengamalkan, nescaya mudahnya kamu mendapat hajat kamu, dan mudahnya kamu tertolak balak. Boleh faham dah? InsyaAllah. Bagi sesiapa yang dalam kelas ni mudah mengantuk, guna doa kutub ni. Ya Allah, jauhkan aku dari mengantuk. Nescaya tak mengantuk dah sampai bila-bila. Kan kadang-kadang kita mengantuk kadang kan. InsyaAllah kan. Itu yang bagusnya bila Buya suruh buka ni. Jadi susah nak tidur. Kalau tutup, entah apa dia buat. Entah dah terbaring macam tu. Tak ada. Mengantuk tu normal. Jangan rasa macam teruknya aku, tak ada. Tapi usaha. Dia akan bila Allah bagi. Kadang-kadang kita letih dan sebagainya. Tapi mana tahu nak cuba. Saya memang tak boleh lah Ustaz. Saya memang mengantuk. Saya mengaji. Guna try doa ni. Minta Allah tolak, jangan tidur dalam mengaji. Mana tahu makbul? Tak. InsyaAllah khair. Wallahu ta'ala alam. Rasanya cukup setakat tu. Sebenarnya Buya ingat nak masuk tu yang faidatun fi bayani salatil istikharah, iaitu salat istikharah. Tapi insyaAllah pada masa akan datang, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Ada apa-apa? Satu soalan nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Tadi sepanjang Buya kuliah tadi ada tersangkut-sangkut tak? Okey, Buya. Tak ada masalah. Baru Buya jelas? Jelas, Buya. Ada apa soalan nak tanya? Maaf ya, ada soalan. Andai kita buat solat tasbih tu dan kita memilih untuk membaca tasbih tu nya setakat sampai Allahu Akbar saja. Subhanallah, la ilaha illallah Allah. Tapi bila habis, contohnya habis kiraan 15, lepas tu habis kiraan 10 tu kita masuk la haula wala quwwata illa billah apa ni, boleh ke apa ni Buya? Atau itu cara kamu lah. Ulama dia kalau tambah daripada awal. Kalau kamu buat tu cara kamu. Tapi adakah membatalkan solat ataupun solat tu jadi tak elok? Tak, elok je solat tu. Cuma Buya nak beritahu tu cara kamu. Cara kamu. Jadi kalau nak ikut cara ulama, jadi ambil aja Allahu Akbar. Tak payah nak eja-eja cara kita. Ambil aja kalau nak ringan terus, tak payah sebut. Terus je Allahu Akbar aja. Tapi kalau kamu nak buat, itu cara kamu. Buya tak boleh nak kata, oh itu bagus tu. Tu paling bagus. No. Sebab tu cara kamu. Kalau ulama dia buat imam daripada awal tu adalah haula wala quwwata illa billah. Kalau nak ringan, riwayat lain Allahu Akbar. Itu paling ringan.
Tak apa, jangan rasa macam alah sayang pula lah Allah kata ilah. Tapi kalau nak baca semua panjang lah pula. Aku ambil yang ujung aja lah. Tak payah. Dia kata kalau nak ringan ambil Allahu Akbar aja sudah lah. Janganlah serabut dengan kepala. Kalau nak buat cara macam mana? Yang boleh sandar pada para ulama juga. Jadi kalau nak rasa dalam satu rakaat tu ambil yang sujud yang rakaat pertama, sujud yang terakhir tu baca la haula wala quwata illa billah daripada mula sampai habis. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Baca 10 kali. Yang lain setakat Allahu akbar aja. Yang itu khair insya-Allah. Wallahu taala alam. Cara okey, ada soalan lain? Saya Buya. Okey. Berkenaan dengan tadi masa kita berdoa tadi, kita kosotkan sesuatu yang kita nak maksudkan. Boleh tak macam pandangan Abuya, macam kita ambil vaksin ini, kita kosotkan untuk kerja-kerja dakwah, paling tidak pun bantu orang-orang berdakwah. Macam mana Abuya? Maksudnya apa? Maksudnya Macam apa tu? Macam kita ambil vaksin, dah pastinya kita mudah bergerak. Dalam mudah kita bergerak, kita mungkin mencari rezeki dan kita untuk membantu memudahkan kerja-kerja dakwah ataupun membantu orang-orang yang buat kerja dakwah. Jadi vaksin tu kita niatkan untuk kosotkan bulat untuk kerja dakwah. Khair. Buya nak beritahu, walaupun vaksin ni, walaupun antum tak niat, sebab ada para ulama, mufti-mufti dah kata boleh. Maknanya kalau tak ada qasad pun tak apa. Siapa yang nak ambil? Cuma bila kita letak qasad tu, jangan niat mana kita buat macam tu sebab nak mengelakkan bahawa kalau macam tu kita tak ada ketetapan dalam diri kita. Faham tak? Dalam ilmu, bila para mufti dah cakap, terangkat khilaf. Maka siapa nak ambil itu halal, dia tak akan tertanggung dosa. Tak payah kita nak cover benda tu, kita nak kata saya ambil vaksin ni bukan apa, saya kalau boleh tak nak ambil tapi nak untuk dakwah apa. Tak apa. Tak ada niat tu pun. Tak apa. Sebab apa? Dari segi ilmiahnya, benda tu siapa yang nak ambil? Siapa yang tak mau ambil pula, dia melebihkan pandangan-pandangan ulama ataupun hukum hakam daripada sudut, kalau Buya, lebih kepada pandangan aulawiyat, iaitu daruriyat dan aulawiyat. Aula ambil ataupun tak aula ambil. Bagi hak Buya contohnya, Buya rasa tak aula, Buya tak ambil lah. Sebab benda ni benda luar yang masuk dalam badan. Dan ianya masih di dalam ujian klinikal. Kemudiannya masih dan kandungannya itu pun menjadi khilaf. Jadi benda-benda yang orang panggil tak jelas, Buya bagi pandangan Buya tak suka masuk dalam badan Buya. Kecuali bila ada aulawiyat, macam contohnya tadi kan. Macam contohnya Buya nanti bila nak berdakwah apa semua masjid-masjid tak bagi masuk kecuali ada duduk. Buya akan ambil sebab dekat situ ketika tu aula bagi Buya ketika tu ambil. Jadi macam Haji Rahim contohnya, Haji Rahim cakap memang betul. Jangan qasad aja, tapi memang betul kita memang nak buat dakwah. Dengan vaksin itu qasadkan benda macam tu, maka pahalanya mungkin lebih pahalanya lebih baik. Ianya bukan nak membatalkan. Dia tidak akan menjadi maksudnya mengatakan bahawa mungkin vaksin tak halal aku ambil jadi baik sebab niat aku baik. Jangan ke arah situ. Sebab hukum hakam memang dia orang kata, mufti-mufti kata boleh. Maka kalaulah mereka silap apa sebagainya, mungkin mereka itu silap dan mereka mendapat pahala sebab mereka berjamaah. Maknanya insya-Allah tidak akan tertanggung pada kita, pundak kita, dosa-dosa atau sebagainya. Cuma ahli khawas, ulama-ulama yang bila dia mengaji, dia mengamalkan, maka dia memandang tu pada pandangan bukan macam pandangan orang awam. Bukan Buya kata Buya, tapi Buya orang mengaji. Buya melihat benda, Buya nak bergerak secara ilmiah yang Buya yakin. Itu boleh faham? Jadi antum jangan sesek. Kalau tak, dah lama dah Buya cakap stand Buya. Boleh faham tak? Stand Buya, anak-anak Buya aku jangan. Itu akan memberatkan. Tak boleh. Dan akan menjadikan konflik, pergaduhan. Kan kita dalam dakwah orang panggil natafahamu fi makhtalafna wa ta'awanu fi makhtalafna. Iaitu kita membantu pada apa yang kita nata'awanu fi mattafaqna, membantu pada apa yang kita sama-sama bersetuju, wa natafahamu fi makhtalafna, dan kita cuba memahami pada benda yang kita berselisih.
Jadi bila Buya tengok contohnya ada sebahagian yang pilih begini, Buya cuba memahami kenapa mereka memilih itu. Akhirlah insya-Allah. Boleh faham? Sebab kata-kata Haji Rahim tu nanti orang akan nampak benda tu itu bukan stand Buya. Bukan stand Buya. Stand Buya, benda itu macam mana? Boleh tak ambil ataupun tidak? Buya akan cakap apa dia? Para ulama, para mufti dan sebagainya mengatakan ianya boleh diambil. Maka dalam kaedah fiqh, makanya bila mufti bercakap terangkat khilaf, maka orang awam bolehlah ambil dan tak perlu rasa takut. Maksudnya tak perlu rasa takut berdosa. Baik, boleh faham? Tetapi bagi sesiapa yang tidak ambil, tetap ada hujah-hujah yang mengatakan bahawa tak perlu ambil dan tak payah ambil. Boleh faham tidak? Bagi stand Buya, aulawiyat. Kalau nak detail lagi, susah, nanti antum jadi masalah. La tasalu an asya'in tubdalakum tasukum. Jangan tanya sesuatu bila terlampau detail menyusahkan korang. Boleh faham tak? Jadi jangan cek pasal datang jumpa Buya detailkan sikit. Kan susah pula sebesalan. Sekarang ni umumnya macam tu. Boleh faham tak? Tak kiralah apa qasad antum, apa tujuan tu. Hatta kalau qasad dia ikhtiar nak memelihara diri, mencegah lebih baik daripada apa orang panggil, merawat, tak kisahlah, itu pun boleh juga. Ataupun apa niat kamu? Saya tak ada niat lah Ustaz, saya rasa nak dicocok lah. Pun tak berdosa sebab mufti kata boleh cocok. Ya khair insya-Allah. Tetapi kalau siapa yang tidak mahu mencocok, makanya di atas landasan ilmu juga. Buya stand Buya setakat ni, Buya tak nak dicocok. Buya tak mahu cocok. Bukan Buya anti vaksin, jangan silap faham. Dia dah mula, sepatutnya ada timbul satu lagi golongan. Iaitu dia bukan anti vaksin, tetapi golongan yang berjalan ke atas ilmu dalam menghadapi vaksin. Macam tu. Boleh faham tak? Jadi jangan serabut-serabut pasal vaksin. Mungkin ada yang tengah ambil vaksin jadi rasa bersalah pula macam mana kan. Tak, tenang-tenang. Yang dah ambil nak buat macam mana? Dah ambil dah cocok. Dah tak boleh ghostan dah. Dah tak boleh ambil dah, pandangan kata tak boleh nak ambil. Jadi proceed aja. Yang dah tercocok ni, nak tenangkan hati, banyak tengok pandangan-pandangan yang membolehkan cocok. Jadi antum akan tenang. Jangan tengok dah yang tak bagi cocok. Kalau tengok tu yang serabut tu. Dah cocok. Boleh faham tak? Kalau serabut sangat fikir pasal cocok ni, buat cocok udang. Lagi bagus. Makan sambil menikmati dengan kopi. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Terima kasih Buya, terima kasih. Faham. Ya, sama. Ada soalan? Ada? Khair insya-Allah. Kadang ada kata, saya tetap nak ikut Buya. Buya, selagi Buya tak cocok, saya tak cocok. Pun tak apa juga. Khair insya-Allah. Mudah-mudahan Allah tengok hati kamu setakat mana. Khairlah insya-Allah. Tapi kena faham betul-betul. Kita bila ada guru, faham betul-betul kenapa guru kita ni, apa maksud guru kita tak ambil vaksin. Jangan main, kadang-kadang anak-anak murid ni dia main ikut faham dia je, akhirnya dia heboh. Guru saya Ustaz Fadil dia tak ambil vaksin, vaksin dia tak boleh, dia pula lebih, padahal dia tak faham guru tu tolak vaksin macam mana, dia pun tak faham. Lala kali dia lah jadi fitnah kepada guru dia. Lala kali orang kata Ustaz Fadil anti vaksin, Ustaz Zainul Asri anti vaksin, Ustaz ini anti vaksin, yang ini Ustaz Nasrul Nasir pro vaksin. Ustaz main sedap je, kau tak pergi menghadap dia, tak dengar. Ni Buya dah terangkan. Boleh faham tak? Buya dah terangkan stand Buya terhadap vaksin itu. Buya tak suruh hantu ambil, jangan silap faham. Buya tak arahkan. Cuma Buya boleh cakap, Buya nak kata, Buya tak pernah mengarah, jangan pandai-pandai pula. Buya suruh ambil. Bila masa aku suruh kau? Tu jadi fitnah pula. Boleh faham tak? Maksudnya antum ni, maknanya kalau ada di kalangan antum nak ambil, kerana kadang-kadang ada yang lemah, ada yang takutnya lebih daripada yang lain, ataupun ada benda-benda khair insya-Allah. Yang dah ambil, yang akan ambil ni, habis sekarang ni saya nak ambil, minggu depan boleh ke? Bukan boleh ke tak boleh, mufti kata boleh ambil lah. Okey. Jangan bagi alasan tu nak tolong dakwah apa semua, takut kita tak terbuat apa yang kita cakap. Haji Rahim takut dia jadi masalah pula kat situ nanti. Takut kita kita sekarang ni tidak menghalalkan apa-apa sebab mufti dah kata itu boleh, maka yang dah buat khair insya-Allah. Kalau ada yang kata-kata tutup mulut aja,
Yang tak buat pula khair insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memelihara kita insya-Allah. Tak ada apa masalah, tak ada apa masalah. Khair insya-Allah. Barakallahu fikum. Ada soalan lain? Dah lah. Rimaslah Buya pasal vaksin ni. Tanya yang lain pula. Ada? Ramai dah. Assalamualaikum. Apa dia? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustazah. Ya. Doa ni kita nak terus amalkan. Maksudnya kita tak hafal lagi maksud dia. Kan kita tahu sekadar maksudnya. Maknanya kita masih bila kita baca tu kita kena tengok yang kita tulis lah terjemahan tu baru kita faham. Tapi maksudnya Buya pernah sebut dulu yang maksudnya doa Rasulullah memang kalau kita tak faham pun kita dapat pahala doa dalam Al-Quran. Jadi kalau kita terus amalkan ni sebab kita memang ada hajat. Jadi kita nak teruslah. Jadi insya-Allah maksudnya boleh ya Buya. Baik. Bagus soalan. Ni Ustazah Khairiyah. Ini akak saya ni. Dalam majlis disebut Buya juga. Ya khair insya-Allah. Ustazah Khairiyah Ismail daripada Bangi, kak kandung saya. Baik. Jadi soalannya iaitu sebagaimana kita tahu, kita dah mengaji, iaitu kalau doa-doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tak faham pun ni dari sudah dapat pahala. Ni jangan silap faham dapat pahala. Jadi kalau doa-doa Nabi walaupun tidak faham maka dengan melafazkannya kita mendapat pahala. Manakala doa-doa selain daripada Rasulullah SAW atau selain daripada ayat-ayat Al-Quran, maka para ulama mengatakan kena hadirkan makna dan memahaminya barulah beroleh pahala. Manakala dari sudut diterima Allah ataupun tidak, yang ini dari sudut ini guru Buya Al-Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafiz, kalau kita berdoa sesuatu, kadang-kadang kita tak sempat nak menghadirkan makna, maka hadirkanlah. Tapi kita dah tahu doa itu doa yang baik. Maka hadirlah dalam hati kita itu kebesaran Allah yang boleh memakbulkan doa, maka teruslah berdoa dalam masa yang sama, usahalah selepas itu memahaminya daripada hari ke hari. Tapi tak apa, yang penting datangkan kebesaran Allah tentang apa yang kita maksudkan dalam doa itu. Bahkan Buya ingat lagi ada setengah ulama ketika Buya di Mesir, dia kata kalau tak dapat semua doa-doa itu, maka ambil poin-poin penting dia. Contohnya macam dalam doa kita ni kan, contohnya kita fahamkan maksud doa seluruhnya. Ambil waktu duduk sekejap, kita baca begini-begini, kita nampak dekat sini poin-poin dia, memuji Allah, kemudiannya mengakui kelemahan kita, kemudiannya kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala rahmat dia. Jadi masa kita berdoa ni, sebenarnya kita hajat tu hadirkan bahawa kita tahu dalam hati kita sedang melafazkan sesuatu yang membesarkan Allah, sesuatu yang menghina diri kita, dan sesuatu yang mengakui kehebatan Allah. Cukup dah. Walaupun kita tak faham maksud dia tu. Tapi kalau nak mudah macam Habib Umar cakap tu, kepada Ustazah Khairiyah yang bertanya dan kepada semua, maka kalau kita sekiranya berdoa, maka kalau tak sempat kita kadang-kadang terdesak, kita ada hajat apa sebagainya, kita nak datangkan makna, lagi bagus kalau kita boleh duduk depan mata kita baca buku ni, datangkan makna. Tapi kadang sukar. Jadi datangkan kebesaran Allah ketika kita berdoa tu. Maksudnya bila kita berdoa tu, ya Allah, dalam hati kita, Engkau Maha Besar, Engkau Maha Besar, Engkau Maha memakbulkan doa, Engkau Maha memakbulkan doa. Cukup. Lepas tu minta hajat kita. Boleh faham? Jadilah, Habib Umar mengatakan, jadilah doa kita itu seolah-olah zikir, iaitu zikir membesarkan Allah, zikir memuji Allah, dan zikir keagungan Allah yang menunjukkan kelemahan kita. Boleh? Tak ada masalah. Boleh. Datangkan itu. Tapi dalam masa yang sama ada usahalah cuba memahaminya dari hari ke hari, ya. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan lain? Ya, tak ada. Buya buka ni sebab selalu nak kat pukul 12. Jadi ada masa lagi. Habis dah? Khair insya-Allah. Mudah-mudahan Allah pemudahkan insya-Allah. Allah pemudahkan kita insya-Allah dengan ilmu yang kita dapat ini. Cuba try, ya. Kalau tak jadi amalan pun, cubalah try insya-Allah. Ini telah dilakukan oleh banyak ulama-ulama, khususnya ulama-ulama sufi. Minta hajat, kadang kita ada hajat.
Satu benda kalau boleh Buya minta antum cuba try buat sekali. First time ni jangan minta ajak-ajak yang khusus, minta antum diberikan husnul khatimah dan bangkit bersama Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah. Baca doa tu, minta tu, insya-Allah itu yang paling bahagia tu. Boleh faham tak? InsyaAllah. Lepas tu minta lah yang lain-lain tu, yang khusus bab dunia ataupun untuk anak-anak kita, benda baik juga. Cuma minta dulu secara yang paling besar sekali. Okey? Satu lagi Abuya. Adakah perlu berijazah daripada Abuya yang doa ni? Doa ni berijazah. Ya. Ya khair, insya-Allah. Tapi bukan sekarang, nanti Buya bagi. Nanti Buya bagi dah minggu depan. Cuma yang Buya dapat ketika Buya di Mesir, Buya ada dapat dibacakan Buya doa ni. Cuma Buya nak ingat balik, nak hadirkan dalam diri Buya masa Buya mengaji tu, siapa syekh yang membacakan pada Buya tu. Memang ijazahkanlah. Wallahu taala alam. Cuma lafaz dia macam Buya duk cakap tadi tu. Kan ada Buya kata dalam lafaz yang lain begini-begini, antaranya yang Buya dibacakan tu lain bunyi dia. Boleh faham tak? Tapi doa yang sama. Sebab dekat sini dia kata doa rijalul ghaib. Yang Buya dapat tu doa Saifus Saghir. Tapi lafaz dia sama. Khair insya-Allah. Tapi mudah-mudahan kita mendapat ijazah ammah daripada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ketika mana dia mengajarkan kitab-kitab ini, dan dia mendatangkan daripada kitab Al-Imam Al-Ghazali dan daripada Imam Ghazali, insya-Allah kita dah mendapat ijazahnya secara umum. Tapi secara khusus apabila kita membaca, insya-Allah nanti Buya bila sampai masa dia, bolehlah. Kalau secara umum ni antum dah dapat, sebut qabil tu ijazah. Sebut qabil tu ijazah. Aku terima ijazah, insya-Allah. Boleh try beramal, boleh baca. Nanti kalau secara khususnya nanti Buya maklumkan bila nanti. Buya nak pastikan dulu. Takutkan Buya tak ingat betul-betul jadi ijazahnya yang mengarut pula. Wallahu taala alam. Sebab Buya ada sekali masa tu Buya pergi ke mana, ke Tonto. Masuk di Tonto, Buya ada jumpa seorang syekh. Dia ada sebut doa ni. Nantilah Buya ingatkan balik. Wallahu taala alam. Okey. Baik, insya-Allah, mudah-mudahan Allah memberkati kita, insya-Allah. Kita sama-sama baca doa, banyak qasidah. Siapa nak baca? Saya minta izin ya, Hamidi. Hamidi nak baca? Baca. Okey, betul. Kamu dah try pitching apa semua, okey? Insya-Allah. Okey. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu alaihi. رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وصحبه. Ni Buya nak tanya, kamu masa baca tu kamu ada datangkan makna dia ke dalam hati kamu? Saya cuba datang Buya. Ada. Tapi bercampur-campur dengan nervous kamu. Buya boleh rasa. Tapi dia bercampur dengan takut kamu. Apa kamu nak takut apa? Baca je lah. Buya cakap pitching lagi, memang lagi lah tu. Kalau ikut tak lepas tu ke Akademi Fantasia tak lepas. Cuma bab kita baca doa ni, qasidah ni, dia yang penting dalaman kita. Bila dalaman kita tu sampai, yang penting sampai yang itu. InsyaAllah. Ahsan tah. Terima kasih. Barakallahu fiik. Terus.
Baca doa kita. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي رب علمنا علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيوب واغض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منانا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على جامع المحامد من به تفرج القلوب وتكشف الشدائد سيدنا محمد وآله وصحبه يا حي يا قيوم يا واحد. Maaf Buya, mikrofon Buya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberkati kita insyaAllah. Allah, ya Allah, berkatilah kami ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, berilah kejujuran kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami orang-orang yang menyukakan kekasih-kekasih-Mu ya Allah, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami daripada menjadi orang-orang yang menyakiti hati kekasih-kekasih-Mu ya Allah, terutamanya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama, para aulia. Janganlah jadikan kami penyejuk mata bagi mereka ya Allah. Allah menja'alna qurrata a'yun. Jadikan kami penyejuk mata bagi mereka ya Allah, bukan menyakitkan mata mereka ya Allah apabila melihat kami ya Allah. Jadikanlah kami dilihat oleh Nabi-Mu, kekasih-kekasih-Mu dengan pandangan kasih dan sayang ya Allah, dengan perasaan gembira ya Allah, dan jauhkan kami daripada dilihat oleh kekasih-kekasih-Mu ya Allah dengan pandangan yang tidak suka dan tidak benci ya, dan benci ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, sekiranya kami ada masalah ya Allah, selesaikan masalah kami ya Allah. Sekiranya sempit rezeki kami ya Allah, luaskan rezeki kami ya Allah. Ya Allah, jikalau ada di kalangan kami yang sakit, yang sembuhkan ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, di waktu wabak ini kami hamba-Mu yang lemah ya Allah. Banyak ujian-ujian kepada kami, ujian pemikiran kami, ujian hati kami, ujian diri kami, ujian iman kami ya Allah. Berikan kami keyakinan yang tinggi kepada-Mu ya Allah.
dan berikan kami ketenangan ya Allah, dan tunjukkan kami ya Allah jalan yang terbaik padamu ya Allah. Allahumma adhibil ba'si ishfi anta syafi. Allahumma ishfina min kulli al-waba' khususan marad coronavirus ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma adhibil ba'si ishfi anta syafi wa afi antal mu'afi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman wa la alaman. Ya kafi wa afi hamid ya majid fa'anna kull ta'bin shadid واكفنا من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعل لنا نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك عطاء من عطائك حراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام وأهل العظام. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم املأ قلوبنا معرفتك ومحبتك ومحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, kalau ada di kalangan kami di sini ya Allah hatinya cinta kepada dunia, bersihkan hati kami daripada cinta dunia ya Allah. Jadi kalau kami ya Allah mengambil dunia ini ya Allah sebagai jalan, sebagai jambatan sekadarnya untuk sampai kepadamu ya Allah. Dan sekiranya Engkau memberi lebih kepada kami, peliharalah hati kami daripada ujian itu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah mudah-mudahan antum semua diberkati Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan muhasabah masing-masing. Ingat di apa yang kita mengaji, apa yang kita belajar, keberkatan ini biar mengalir seluruhnya. Maka di atas niat dan qasad kita apabila mengaji dan jaga adab-adab kita, adab-adab kita dalam pengajian, adab-adab kita dengan al-wuslah, iaitu sebab-sebab yang menghubungkan kepada al-wusul. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati antum insya-Allah. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Insya-Allah saya rasa cukup setakat itu saja. Jumpa lagi di masa akan datang. Barakallahu fikum. Terima kasih ya. Ya, ya.